Assalamualaikum, saya bersama Nora dalam selalunya selebriti bertanya, Prof Muhayya menjawab. Sekarang Prof Muhayya bertanya, selebriti menjawab. Soalan pertama Nora, saya perhatikan Allah izinkan, Allah kurniakan Nora rupa paras yang sangat cantik dan sihat. Boleh kongsilah apa Nora makan, minum, amalan untuk menjaga kecantikan yang penting dalam kehidupan kita. Oh, Alhamdulillah. Terima kasih. Malu saya. Okay, Alhamdulillah, syukur semua tu yang Allah bagi pinjam kan. Ya. Okay, saya nak kongsi, saya nak bagi pengalaman juga. Tepat. Kalau sebelum ni 10 tahun dulu, 15 tahun dulu, 20 tahun dulu zaman jahiliah saya lah ya. Kalau orang kata menjaga kecantikan tu memang very physical lah. Ubatnya 8 biji per satu hari, vitaminnya kena cukup, make upnya kena certain brand, pakaiannya kena brand-brand begini-begini. Cara maintain dia macam-macam lah. So kita orang kata sebagai artis lah konon kan. So nak menjaga tu kan. Banyak masa ambil lah. Banyak masa ambil, banyak duit habis, entah apa-apa pun. Untuk siapa pun Prof kata kan. Tapi Alhamdulillah setelah saya berhijrah, banyak orang kata saya lalui, especially macam saya katakan lagi sekali, Prof banyak mengubah persepsi apa yang saya lihat di depan. Dan always improve. Kadang-kadang kita dengar talk ni kadang-kadang orang kata pergi sekali tu tak jadi. Kadang-kadang kita pergi tu mungkin hari ni kita ambil 50%, 70%, 80%. Lepas tu kita lupa kan. Tuan dah cakap kan manusia mudah lupa. Betul. Memang kadang-kadang kita cepat lupa. So saya kena pergi lagi, kena upgrade lagi, kena tambah lagi ilmu. So jangan, and saya tak takut bertanya. Saya tak malu orang cakap orang ni bodoh benda-benda tu tanya. Tak apalah, soalan bodoh pun kita nak tahu kan. Betul. Kita nak penjelasan. Tapi Alhamdulillah macam sekarang bila dah saya berhijrah, saya dapati memang kecantikan tu sebenarnya kalau orang yang memang dah cantik, memang keluar badan cantik, muka cantik itu anugerah. Betul. Orang kata jagalah dia kan. Tapi sebenarnya yang cantik tu datang daripada hati. Macam Prof juga selalu cakap, hati baik dia akan keluar baik. Bila kita fikir positif akan keluarlah aura yang positif tu. Tapi kalau hati kita macam geram, duduk nak marah, duduk orang kata negatif, duduk hati busuk lah orang kata kan. Memang benda tu macam mana kita senyum sekalipun, macam mana kita make up sekalipun, dia orang kata keluar juga. Benda tu kita nampak sendiri. Itu pendapat saya lah. Tapi macam sekarang memang Nora pun selalu mengingatkan diri, selalu muhasabah, selalu macam remindkan diri sendiri kan. Bila datang problem ke macam benda-benda yang macam nak ganggu tu kita macam bersihkan hati, betulkan hati dulu, hati tu dulu. Sebab benda yang paling penting switch tu. Jadi jaga hati, insya-Allah kecantikan luar ke dalam ke benda tu akan terpancar sendiri. Dan kalau yang dah ada tu anugerah Allah, kita jagalah. Selain daripada tu memang Nora ni jenis yang dari segi makan pun Nora makan juga macam orang biasa. Saya orang Kelantan makan macam-macam. Tapi kita limitkanlah. Kita kena tahu apa ni untuk kesihatan. Betul. Sebab bagi saya sebagai ibu, saya sebagai isteri, saya kena sihat sebab nak mendidik, nak menjaga anak, nak menjaga suami. Dan dalam waktu yang sama kita nak kena encourage and mendidik anak juga macam makanan sihat. Jadi kalau mak duk makan benda-benda yang tak elok, especially macam katalah sekarang makan halal haram apa semua. Benda tu anak akan tengok. Mak tak kisah pun. Tapi macam sekarang Alhamdulillah macam kita pergi mana-mana pun secara kami cuba sedaya upaya lah macam pergi mana-mana kita tengok dulu. Nak beli apa-apa pun pergi groceries, tengok dulu ajar anak-anak puteri. Tengoklah first thing tengok halal ke tak. Pergi mana-mana nampak macam sedap je tapi halal ke tak dulu. Tengok logo halal. Tengok dulu. Sebab anak-anak orang cakap sedap mah tapi sedap tu kadang-kadang kita kurang, mungkin kita dapat kurang sedap sikit tapi keberkatan tu insya-Allah. Masya-Allah. Bagi saya benda-benda tu pun boleh mempengaruhi kita kan. So alhamdulillah dengan sokongan suami of course kadang-kadang dia pun faham. I nak kena pergi gym ni, Pak, I kena cukup tidur ni, nanti kan besok syuting I kena ngantuk kan. Dia faham. So alhamdulillah lah orang kata dengan sokongan tu pun memberi syukur. Apa makanan sunnah ke Nora amalkan? Sekarang macam saya katakan tadi dulu vitamin banyak kan. Sekarang kami ganti dengan honey, habatus sauda, kurma. Kita amalkan lah macam bangun pagi tu makan 1 biji ataupun 3 biji kurma dengan air zam-zam ke air suam ke. Amalkan yang basic-basic. Minyak zaitun. Dan of course bila kita makan tu kita niat betul. Niat, kan? Ikut Nabi. Nabi suka tembikai, kita makan tembikai.
Mana kita buat tu kalau boleh. Actually sebenarnya saya duk berangan lah kalau boleh, kalau one day we do, dia ada 1,000 cara, satu hari tu 1,000 sunnah boleh buat. So at every moment bangun tidur sunnah. Kalau tak sunnah tak nak buat. Subhanallah. Banyak dah ada kan contoh, tapi cuma kadang kita ni kadang-kadang tak moden lah Prof kan nak ikutkan. Jadi sebenarnya tak boleh lah, kita back to sunnah apa ni Allah, Nabi dah bagi contoh dah. Betul. Dah bagi guidance, so kita ikutlah. So bagi saya alhamdulillah susu kambing, so benda-benda yang bagus tu betul lah. Saya pun tak amal susu kambing, nak kena mulalah amal. Semua orang cakap tak amal susu kambing pening kepala, makan kambing pening kepala. Sebenarnya itu tipu daya sebenarnya. Lagi kambing sedap. Betul, saya memang favourite. Macam ni saya nak beritahu. Itu dari segi biology of perception. Ada buku by Bruce Lipton orang. Dia kata apa kita believe, ada orang kata it's not what you eat, it's what you believe what you eat. So kalau kita kata makan rambutan batuk, memang confirm batuk. So kita punya minda bawah sedar atau minda segar kita tu. Itu amalan dari segi kesihatan. Macam mana saya tengok Nora selalu senyum, jarang nak marah kan. Saya selalu nak marah. Jadi macam mana Nora boleh maintain kalau anak nakal, Nora buat macam mana? Itu kena tanya Johan. Saya sebenarnya, saya ni asalnya orang garang juga, Ustaz. Garang juga. Orang kata orang Kelantan main backing lah. Backing Memang sama kita. Kita orang Kelantan ke ataupun keluarga saya, memang ayah saya seorang yang cukup disiplin, guru besar. So memang kita ada sikit-sikit sebanyak tu orang kata garang. Pedarah tu kan, macam backing lah sikit. Backing. Tapi bagi saya anak-anak pun tahu mama very strict sebenarnya. Tapi dan dalam waktu yang sama anak-anak pun tahu saya marah bertempat, saya meninggi suara bertempat. Tepat. Maknanya kalau benda tu saya cakap dah elok-elok, selalunya 3 kali. Saya cakap macam ni. Maksudnya 4 kali tu buat juga. Tinggilah sikit. Yang kelima 6 kali tu dia volume dia lagi tinggilah. Tapi sebenarnya dalam waktu yang sama saya pun tahu kadang-kadang meninggi suara ni, marah ni kadang-kadang ada kesan. Ada kadang-kadangnya tak ada kesan. Betul. Jadi kita kena pandai-pandailah. Tapi sekarang ni saya duk amal dalam keluarga saya cuba kurangkan. Maknanya kalau nak marah tu sama ada kita orang kata belah sekejap, ataupun kalau ni pergi ambil wuduk ke apa semua, tenangkan. Tenangkan. Sebab bila kita handle anak ni, anak saya banyak jenis. 4 orang 4 macam, 4 range, 4 umur. Jadi anak abang remaja dah 22, lain cara dia. 15 tahun lain cara dia. 10 tahun manja cara dia. Yang 2 tahun cara dia lain pula. Jadi saya kena macam adapt dengan semua ni. Jadi kalau satu hari hidup saya ni kadang-kadang bila pagi tu jumpa abang, cerita kena cakap macam cool. Macam mana ni? Kena cerita kan. Yang kedua, how's your school? Okay. Anything that I can help pun boleh tolong. Yang ketiga, Putri, how's it? Saya kata. Yang kecil, saya ada macam, and at the same time ada juga kadang-kadangnya kita pun penat juga. Tapi bila saya letak sebalik, okey, penat apa-apa semua, dia ingat ni semua kalau saya buat yang terbaik, ibadah. Dan benda tu dapat pahala. Tapi kadang-kadang terlepas juga Prof, saya pun bukan perfect pun. Kadang-kadang dengan suami tu dia tahu sangat, dia macam punching back. Tapi dia faham. Betul. Dia akan kontrol yang you tak boleh macam ni. And the same thing, dia pun kadang-kadang macam tu, kita sama-sama macam tak boleh macam ni anak-anak apa, you tak boleh macam ni. Dia pun you pun macam ni. Tapi kalau kita bergaduh juga, kita tak bawa benda tu lama lah. Kadang-kadang kita solat apa semua. Okay, sorry komunikasi. Maknanya at the end of the day, Munra, kalau suami isteri mantap, insya-Allah dia punya rumah tangga dia atas gini kan, so foundation kuat. Maknanya suami isteri tu foundation kuat, tujuan untuk cari redha Allah, nak masuk syurga sama-sama. Dan bila foundation kuat, yang anak-anak ni kita pandailah. Jadi bila kita marah, suami diam, macam tu. Saya pun samalah. Tapi syukurlah Nora, saya rasa kita berdua, saya kenal Johan dan Nora pun kenal Dr. Azmi macam mana. Mereka sangat cool pasal dapat isteri yang cek-cek macam kita ni kan. Tapi syukur, I really like mesti setuju dengan saya. Tengok macam mana Nora beritahu daripada yang kecil tu 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 22 tahun. How Nora punya memek muka, tapi saya rasa untuk anak Nora, kalau marah pun suara sedaplah jerit-jerit pun kan. Syukur pada Allah. Nora, really saya rasa it's going to be a video yang sangat-sangat mendapat sambutan. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kelapangan waktu dan ketenangan jiwa dapat buat sesuatu yang menolong ummah, sebab
kita tak ada daya upaya, yang beri hidayah Allah juga, tetapi kita doakan siapa yang tengok ni reset minda mereka. Yes, audit diri kita. Dan kalau kita ada keluarga bermasalah macam kita sharekan link saja dekat Twitter, Instagram, Facebook. Sharekan link saja. InsyaAllah bila kita sampaikan ilmu tu, orang tu berubah, kita dapat pahala. Dan benda paling berharga bagi manusia adalah ilmu yang baik. Terima kasih Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.